Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur sekejap lagi. Di waktu itu kebanyakan mulut masing-masing mula menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup sebelum daripada ini. Jawablah malaikat kepada orang dah meninggal dunia ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan kembali hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang dihormati penasihat Masjid Kelebang Besar ini, Datuk Haji Hassan Haji Ismail, yang dihormati pengurusi Masjid Kelebang Besar Tuan Haji Muhammad Rifai Abdullah, yang dihormati pengurusi surau Dr. Hamizan Yaakob, yang dihormati Tuan Imam Syazwan Al-Hafiz, barisan kepimpinan masjid dan juga surau, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat mustajabnya doa kita pada tahun lepas, di mana pada tahun lepas kita berdoa supaya Allah memberi peluang lagi untuk kita masuki bulan Ramadan pada tahun ini. Malam ini Allah tunjukkan kemustajaban doa kita itu dengan kehadiran kita dan keberadaan kita dalam bulan Ramadan. Saat kita tahu bahawa tak pernah dalam sejarah negara kita ni Allah matikan manusia seramai ini. Dengan COVID-19 ini, mati saja lebih kurang 35,000 nyawa yang mati. 35,000 ni jumlah yang besar, bukan jumlah yang sikit. Ni hanya di Malaysia kita. Di seluruh dunia yang mati saja 6 juta, hampir 7 juta nyawa manusia yang mati. Yang syukurnya pada Allah, dalam jumlah yang mati itu nama kita belum lagi disenarai di sisi Allah.
Dan kita jangan ingat, bila Allah tak senarai lagi nama kita, maka kita ni tak akan mati-mati. Kita ni juga akan bakal sekejap lagi akan mati. Dan kita kena menganggap bahawa bila kita ni juga akan mati, anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau kita anggap ada lagi Ramadan yang akan datang nanti, tentu kita akan tak buat dalam keadaan seikhlas mungkin amal ibadah kita. Bila kita anggap ni Ramadan terakhir, ataupun katakanlah sebelum kita masuk ke surau ini, tadi malaikat maut berjumpa dengan kita. Dia sebut malam ni malam terakhir kamu hidup atas dunia. Saya rasa tak ada orang nak balik malam ni. Semua akan duduk dekat masjid dan surau ini, menunggu saat kematian kita yang akan dihadapkan di hadapan Allah. Kenapa kita kena menganggap demikian, parahan sekalian? Jawabnya kerananya di hadapan kita ini akan ada satu peristiwa yang besar yang akan berlaku dalam hidup kita, yang Al-Quran cerita awal-awal pada kita sebelum daripada ini lagi. Itu Al-Quran cerita akan ada satu penyakit yang kita akan kena, dan kebanyakan manusia kena, yang disebut dengan penyesalan yang tak berkesudahan. Penyakit ini kebanyakan di kalangan kita akan berlaku. Saya akan berlaku, tuan-tuan akan berlaku kalau kita tak buat persiapan untuk ke arah tersebut. Ayat Al-Quran yang saya baca di awal-awal sebentar tadi, ayat yang Allah cerita tentang ada sekelompok manusia, bila masuk saja dalam kubur, tiba-tiba dia sentiasa menyebut, qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, aku nak kembali hidup di atas dunia. Tuan-tuan, orang Kelebang besar ni, jangan ada seorang pun yang sebut dia nak hidup balik. Kalau tuan-tuan sebut, sekejap lagi dalam kubur, menandakan tuan-tuan tak bersedia untuk nak menghadap depan Allah. Sedangkan hidup kita ini, kita kena tahu bahawa kita kena bersedia sepanjang masa. Bila-bila masa je untuk dipanggil pulang kepada Allah. Bila kita tak bersedia, maka timbullah penyesalan dalam hidup kita. Padahal kalau saya boleh ringkaskan saja kepada tuan-tuan, barzakh ni akan berlaku sekejap je lagi lepas pada ini. Tuan-tuan, sekarang kita baru hidup di alam kedua baru. Alam pertama kita pernah hidup dalam kandungan ibu. Itu alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Sekarang kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas dunia ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Depan kita ni ada lebih kurang 3 lagi alam yang kita akan sampai. 3 alam ni, alam apa dia? Yang pertama alam barzakh, yang kita akan sampai sekejap lagi. Lepas pada alam barzakh, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar, alam yang dikumpulkan balik, dibangkitkan balik. Dalam Al-Quran Allah cerita perkara demikian. Bila kita bangun jadi pada mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangunkan balik kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita tidur, elok kita berada di alam barzakh, tiba-tiba kita kena bangun balik. Lalu kita dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Ini dalam surah Yasin kan. Kalau ke tuan-tuan tak jumpa ayat ni, kalau tak jumpa ni sah tak baca Yasin. Nak sebutnya
ayat ni Allah cerita tentang kita ni akan bangun balik, bangkit balik di padang mahsyar Allah nanti. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Lepas pada cerita tentang syurga neraka, waktu tersebut khalidina fiha abada. Allah mula sebut, kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sebut saja tentang neraka sama juga. Allah sebut khalidina fiha abada. Kekallah dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, kalau kita perhati kepada lima-lima alam yang saya sebut sebentar tadi, kita ni kena lalui semua alam-alam ini. Baru dua je alam yang kita sedang lalui. Kita akan tanya dalam hidup kita, alam apa yang paling penting untuk kita nak lalui dalam kehidupan kita ini? Ulama-ulama sebut alam yang paling penting kita nak lalui, yang kita akan lalui ialah alam barzakh sekejap lagi. Alam barzakh ni merupakan alam yang paling penting. Kenapa dia penting? Kerana dia jawapan kepada semua perjalanan hidup kita di atas dunia ini. Alam dunia, alam yang kita memilih. Sama ada kita nak pergi ke syurga ataupun kita nak pergi ke neraka. Allah sebut demikian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada kamu dua jalan pada diri kamu. Kamu nak pilih ke syurga ke, kamu nak pilih ke neraka dalam hidup kamu. Dalam hidup kita ni tiap-tiap hari kita sedang buat pilihan. Kita nak pergi ke syurga ke, kita nak pergi ke neraka. Tiba-tiba ada orang yang dihidup di atas dunia ni, dia buat pilihan untuk tak pergi ke syurga. Dia memilih jalan selain daripada syurga. Yang menyebabkan bila begitu dia orang Islam, dia masuk dalam kubur, dia mula menyesal. Dia mula timbul penyesalan pada dia. Padahal di alam barzakh ni ada tiga je keadaan. Kalau kita boleh sebut tiga keadaan je yang akan berlaku di alam barzakh sekejap lagi. Keadaan yang pertama, orang mukmin yang mati dalam kubur. Kemudian bila dia mati masuk dalam kubur, malaikat tanya dia, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Semua orang mukmin bila dia masuk dalam kubur, tak ada seorang pun jawab nak hidup balik. Tak ada seorang pun, kecuali orang mati syahid. Rasulullah sebut demikian. Orang mati syahid disebut, ya, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Kerana mereka jawab, kerana tak sakit saat kematian. Saat mana peluru menembusi jasad, saat mana kepala terpenggal daripada jasad, saat mana badan dicincang dengan pisau dan juga dengan panah dan seumpamanya, tak rasa langsung saat demikian. Orang yang mati dalam keadaan mukmin, orang yang biasa mati ini, tidak mati syahid, bila tanya pada dia nak hidup balik, tak nak. Semua tak nak. Bila tanya kenapa tak nak, jawabnya kerana sakit kematian itu terbawa-bawa sampai ke dalam lubang kubur. Sakit dipanggil sakaratul maut. Rasulullah sebut inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang mengemparkan dalam hidup kamu. Tak pernah terbayang sesakit ini dalam hidup waktu mana melalui sakaratul maut. Kemudian lepas pada mana ditanya saja nak hidup balik, tak nak. Lepas pada sesi soal jawab je, orang mukmin terus dilonjakkan. Ruh dia naik sampai ke atas. Naik berada di arasy Allah. Ada lebih kurang 99 tempat yang disebutnya kedudukan ruh-ruh orang yang mukmin bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, kelompok kufur, kafir. Yang bila mati saja masuk dalam kubur, junam terus ke bawah. Ruh dia tu terus junam. Tak ada nikmat, tak ada yang disebut dengan masa rehat untuk diazab dan diazab. Cuma kumpulan yang ketiga yang saya maksudkan di sebentar tadi, yang disebut dalam surah Al-Mu'minin ini, kumpulan yang ketiga yang sedang buat deal dengan malaikat, yang sedang berurusan dengan malaikat. Berurusan dengan malaikat ni yang dicerita dalam Al-Quran, yang disebut dalam surah Al-Mu'minun yang dibaca sebentar tadi.
mulut masing-masing sentiasa sebut pada malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Malaikat tanya, bila nak hidup balik? Bila nak hidup balik? Kalau boleh hidup balik ni, kamu nak hidup bila? Dia jawab, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Mereka jawab demikian. 3 bulan ini, orang dalam kubur akan jawab, Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Malaikat jawab, melampau kamu. 3 bulan nak hidup. Kamu hidup atas dunia sebelum daripada ni pun kamu tak menikmati. Kamu tak ambil manfaat pun terhadap 3 bulan. Dia pun jawab, malaikat, kalau tak boleh 3 bulan ini, bulan Ramadan, malaikat. Ramadan, kami nak hidup dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalau kita tanya kenapa orang dalam kubur nak hidup di dalam bulan Ramadan ini, padahal kita dalam bulan Ramadan ni, yang hidup dalam bulan Ramadan ni tak rasa apa-apa pun masuk dalam bulan Ramadan. Ada di kalangan kita tak menikmati langsung dengan nikmat-nikmat yang Allah sedang bagi dalam bulan Ramadan ini. Nikmat ibadah kepada dia. Orang kita berkejaran, tak pun nak ambil peluang, nak sujud, menangis pada Allah, nak doa pada Allah, nak buat amal ibadah. Kalau buat pun amal ibadah rutin yang tahun-tahun lepas yang kita buat. Tapi kita tak ada pun penambahan dalam ibadah dalam bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Sama ada kita tak faham kenapa Allah jadikan Ramadan. Ataupun boleh jadi kerana kejahilan kita. Kita tak pernah didedahkan bagaimana suasana barzakh dengan kaitan dengan bulan Ramadan. Padahal kalau kita boleh tengok orang dalam kubur saat ini, yang mana mereka diberi nikmat oleh Allah, semuanya seronok dengan kedatangan Ramadan. Start daripada bulan Ramadan, Allah mula ringankan azab mereka. Allah jadikan orang dalam kubur diangkat darjat mereka, dan mereka menunggu doa-doa anak-anak yang soleh yang ada atas dunia ini untuk sampaikan pada mereka. Tuan-tuan, kita ni tak rasa je. Nak tahu rasa nikmat dan rasa bagaimana keadaan itu saat mana kita mati nanti. Masuk dalam kubur nanti, kita akan tahu betapa bernilainya saat yang Ramadan yang kita berada saat ini, menunggu kehadiran doa-doa, sampainya pahala-pahala yang banyak. Manakala orang dalam kubur pun rasa nikmat. Kedengaran takbir yang takbir malam raya tu, Allah kembali balik azab orang dalam kubur. Kembali balik pada asal. Kalau sekiranya mereka tidak diberi yang disebut dengan kenikmatan orang yang hidup menolongnya untuk di dalam kubur dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Sehingga kan Rasulullah pesan, makruh hukum dia kita takbir awal. Jangan kita takbir awal. Bila kita takbir awal, nanti terseksa orang dalam kubur. Sampai tahap demikian, nak gambarkan betapa semua nak hidup dalam bulan Ramadan. Rasulullah sebut kalaulah manusia ni tahu betapa besarnya nilai bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita supaya Ramadan lah sepanjang hidup mereka. Mereka tak nak lagi bulan-bulan lain dalam hidup ini untuk dilalui. Kalau kita tanya sikit lagi lah, Ustaz, macam mana supaya kita ni tidak berlaku penyesalan bila kita masuk dalam kubur nanti? Amalan apa yang boleh kita buat dalam bulan Ramadan ini untuk menyelamatkan kita di alam barzakh nanti? Ada 3 benda. Saya nak sebut, kalau boleh berkongsi sikit pada malam yang baik ini dengan ibu-ibu dan ayah-ayah, 3 amalan ini untuk menyelamatkan kita di alam barzakh sekejap lagi. Amalan apa? Yang pertama, amalan jaganya hati, jangan berbolak-balik dengan Islam. Yang ni amalan yang pertama yang mesti dijaga. Jangan percaya kepada selain daripada Islam dalam hidup ini. Hati kita ni kena teguh dan yakin hanyalah dengan Islam. Sebagaimana yang dibaca oleh imam sebentar tadi. Di dalam tarawih kita, di rakaat yang ketiga tadi, saya dengar imam baca ayat wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan bila dia masuk dalam kubur dia akan menyesal bila menghadap di hadapan Allah. Amalan ni amalan hati, tak ada orang yang boleh tolong kita kecuali kita sendiri. Amalan apa dia? Amalan keyakinan. Jangan kita pergi percaya pada selain daripada Islam. Jangan percaya pada orang kafir, tuan-tuan. Jangan percaya dengan si munafik. Jangan percaya dengan orang yang orientalis. Jangan percaya dengan pahaman nasionalis, pahaman sekularis, pahaman ism selain daripada Islam. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia masuk dalam kubur nanti dia akan menyesal. Allah dia nak suruh kita yakin hidup ni dengan Islam, nak suruh selamat kita di alam barzakh sekejap lagi, supaya kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Ni program pentarbihan Allah. Allah nak didik kita. Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Di antara subuh sampai maghrib, kita tak makan, kita tak minum. Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum kan. Siang hari dalam bulan Ramadan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Masuk dalam tandas, kunci bilik air, selam kepala dalam baldi. Kemudian telan air, guk dia 3 teguk, lepas tu timbul balik. Lepas tu keluar bilik air, buat muka sardin. Senang kita. Tak ada siapa yang tahu. Kalau kita nak menipu, kita boleh menipu dalam bulan sebegini. Orang perempuan kan paling senang dia nak menipu dalam bulan Ramadan. Orang tanya dia, tak puasa ke? Tak. Kenapa tak puasa? Uzur dia sebut. Uzur. Siapa yang tahu? Dia dengan Allah je yang tahu. Uzur. Uzur ke tak uzur? Orang perempuan, bila dia nak menipu, dia boleh menipu pun dalam bulan Ramadan macam ni. Waktu mana dia masak tu, tadi waktu mana nak berbuka puasa tadi, disunatkan dia ambil makanan, dia kecap makanan. Rasa, masin, manis. Sunat hukum dia. Syarat masak, beli tak aci dia panggil. Yang beli jangan pula test dalam bazar Ramadan, jangan. Bila orang perempuan ni dia masak, dia boleh letak dalam telapak tangan dia rasa manis, masin, nak jaga kerukunan rumah tangga dia. Waktu mana dia test, rasa, dia tengok tak ada orang, dia ambil satu mangkuk, dia hirup sorang-sorang. Dia boleh dia buat, tapi kenapa dia tak buat? Kenapa anak lelaki kita, anak kecil kita, yang perempuan, yang usia dia 5 tahun, 6 tahun boleh puasa? Tak makan, tak minum. Padahal kalau dia nak makan, dia boleh makan. Kalau dia nak minum, dia boleh minum. Anak perempuan saya ingat lagi, yang sulung. Mula dia puasa umur 6 tahun. Lepas sembahyang asar, tersandar tepi dinding. Tak bergerak dia. Kita melintah depan dia tu dipanggil. Abi, Umi, kakak nak mati dah. Dia suruh. Kenapa dia tak makan? Kenapa dia tak minum? Padahal kalau dia nak makan, dia boleh makan. Kalau dia nak minum, dia boleh minum. Nak ajar. Manusia, walaupun orang tak nampak, Allah nampak dalam hati kamu. Kamu kena ingat yang ni. Walaupun orang lain tak boleh buka handphone kamu, Allah tahu apa yang terkandung dalam handphone kamu. Walaupun tak ada siapa yang tahu nombor password yang kamu miliki di komputer kamu, dalam apa saja yang kamu sembunyikan itu, tak ada siapa yang tahu. Kamu kena ingat, di akhirat nanti Allah akan tutup mulut kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya akan cakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki ini akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu buat sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Waktu mana bercakap, tangan ni, kulit ni ditegur oleh tangan. Tangan tegur, lengan tegur, perut tegur, semua tegur kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Tanya, wahai kulit, kenapa kamu jadi saksi pada kita semua? Kenapa kamu cakap hari ni wahai kulit? Kulit jawab. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Aku pun tak tahu kenapa hari ni tiba-tiba Allah jadikan kulit aku ni bercakap segenap penjuru di tubuh badan untuk menjadi saksi dengan perbuatan yang kamu lakukan di atas dunia dahulu. Ni akan jadi saksi.
Surau ni akan jadi saksi, tuan-tuan. Semua ni akan jadi saksi pada kita. Termasuk pepasiran, butiran-butiran yang kita lalui datang ke tempat rumah Allah ni, semua jadi saksi. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Nak ajar apa dia? Jangan berpaling daripada Islam. Walaupun jangan berpaling tumit dengan Islam. Hidup ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana yang baca di rakaat yang akhir tadi, jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang yang benar-benar Islam dalam hidup kamu. Kita tanya kenapa? Orang Islam ni tak yakin ke dengan Islam? Ya, tak yakin dengan Islam. Pelik orang kita tak yakin dengan Islam. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Kita kata kat mana ustaz tak yakin? Ramai mana orang Islam tak boleh baca Quran, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, itu tanda awal tuan-tuan tak yakin dengan Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yakin dengan Islam, kenapa tuan-tuan tak boleh baca Quran? Alasan apa tuan-tuan tak boleh baca Quran? Kalau tuan-tuan boleh baca Quran, itu tanda tuan-tuan menunjukkan keyakinan hidup dengan Islam. Kalau kita tak boleh baca Quran, menunjukkan kita tak yakin masa depan hidup kita dengan Islam. Ini benda yang paling asas dalam hidup. Quran tak boleh baca, kita nak jawab apa dia depan Allah. Tuan-tuan masuk dalam kubur je. Tuan-tuan masuk je dalam kubur. Dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan masuk dalam kubur, di alam barzah nanti, masuk je. Hari pertama masuk dalam kubur, malaikat tanya, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan boleh lepas ke depan malaikat nanti? Tak lepas, tuan-tuan. Tak lepas. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur kejap lagi, dia masuk dalam kubur, malaikat tanya je, tak lepas dia menghadap depan Allah. Nak sebutnya gambaran malaikat. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Nak sebutnya gambaran, masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Ini tak yakin dengan Islam. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Logik tak logik? Tak logik langsung. Lepas tu nak mengucap macam mana? Kita pergi yakin dengan nasionalis. Kita pergi yakin dengan sekularis. Kita yakin dengan pragmatis, komunis, yang teruk lagi etis. Orang, anak-anak muda kita kan, ada yang tak nak beragama dah sekarang. Mana peduli terhadap dosa pahala? Mana peduli dalam hidup terhadap dosa pahala? Orang tak yakin lagi. Dan dengan sekarang ni, kalau kita cerita sikit, jangan buat macam ni, nanti dosa. Dosa ni ada lagi ke dia sebut? Ni zaman moden dah dia sebut. Mana ada dah dosa pahala? Kalau dia yakin dengan Islam, masakan dia buka aurat? Macam mana dia boleh buka aurat kalau dia yakin adanya hari kiamat? Kalau dia yakin adanya hidup ini terhadap syurga neraka, takkan dia tinggal solat? Takkan dia buka aurat? Tak mungkin dia ni melakukan maksiat. Kalau kita yakin, kita tahu kesan dia begini, kesan dia begini, yang menyebabkan kesan dia bahaya di hadapan, kita tak berani langgar syariat. Tapi kenapa orang kita berani langgar syariat? Kerana dia tak yakin. Ramadan, Allah menumbuhkan kembali keyakinan hidup kepada Allah. Nak suruh yakin hidup ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kalian mati kecuali saat mana kalian mati itu betul-betul kita seorang Islam dalam hidup kita. Jangan main-main, tuan-tuan. Kerana keyakinan ni berbolak-balik. Sampai kita kena baca doa. Nak suruh jangan berbolak-balik. Kita ni kan, suami isteri ni pun kadang-kadang jadi sayang, kadang-kadang jadi benci. Boleh berbolak-balik. Ada orang kahwin sampai 20 tahun, 30 tahun, akhirnya sudah bercerai juga dalam hidup ni. Kenapa jadi demikian? Berbolak-balik. Dengan agama pun sama. Dengan agama ni Rasulullah kata, hati dia tu lebih laju daripada air yang menggelegak. Air yang menggelegak tu laju dah. Rasulullah sebut, hati orang terhadap agama ni lebih laju daripada air yang menggelegak. Hari ni tuan-tuan boleh terima saya datang kuliah tuan-tuan. Besok lusa tuan-tuan tak boleh terima saya. Ini boleh terjadi demikian dalam hidup kita. Hari ni kita boleh dengar ustaz ni. Saya boleh dengar lagi ustaz ni. Besok lusa kita tak boleh dengar dah.
Tak nak dengar dah ustaz yang sama. Dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Berbolak-balik hati manusia. Lalu Allah ajar supaya kamu jangan berbolak-balik hati kamu. Kamu mesti istiqamah dengan Islam ini. Macam mana nak kena istiqamah dengan Islam ni dalam hidup kita ni? Sebutlah tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap hari ni kena sebut la ilaha illallah. Tajdidus syahadah, dia panggil demikian, memperbaharui syahadah dalam hidup kita ni. Sentiasa kena sebut sampai Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Rasulullah bagi satu tawaran. Rasulullah sebut, siapa yang di hujung perjalanan hidup dia, saat mana dia nak mati tu, lepas pada dia mati, mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mati lepas tersebut, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak sebut tu mudah, tapi bila sampai masanya tu jadi payah. Tak boleh nak sebut, tuan-tuan. Dalam satu riwayat cerita, daripada 10,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh nak mengucap. Kenapa syaitan datang mengganggu ni? Syaitan datang sebelah kanan kita ni, dia akan ganggu. Dekat nak meninggal dunia tu, dia akan ganggu. Dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan bapa. Bapa mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dengan bapa. Bapa mati dalam Yahudi. Dia sebut demikian. Bila kita cuba nak mengucap, Rasulullah cerita, syaitan datang menyamar sebelah kiri kita. Sebiji muka arwah ibu kita. Lalu dia goyangkan buah dada dia. Anakku, jangan mati dalam Islam. Dada ni pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Matilah bersama dengan Ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan kelebang besar ni, tuan-tuan. Dia tak sebut mati dalam Yahudinya. Orang kelebang ni tak kenal pun Yahudi. Orang kelebang ni tak kenal pun Kristian. Tuan-tuan tunggu sekejap lagi. Tunggu je sekejap lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kalian dalam Islam liberal. Dia sebut begitu. Matilah kalian dengan Islam nasionalis. Matilah kalian dengan Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah. Dia sebut begitu. Padahal Allah dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali kamu benar-benar Islam. Kalau tuan-tuan nak jadi golongan yang pertama tadi, mati yang indah, berada di barzakh yang cantik, yang indah, tuan-tuan matilah dalam Islam. Biar bibir kita ni di akhir kalimah yang kita sebut di atas dunia ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ramadan, Allah nak didik demikian. Yang kedua, dalam hidup kita ni, Ramadan Allah jadikan untuk membetulkan kembali ibadah kepada Allah. Ibadah. Sebelum mati, nak suruh barzakh kita indah, cantik, ibadah kita kena jaga. Ibadah apa kena jaga? Salat. Sebab itulah Allah suruh kita berpuasa bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa tidak puasa bermula pada zuhur, berakhir dengan isyak? Kenapa tidak asar sampai pada subuh? Kenapa subuh sampai maghrib? Kerana 2 waktu ini kebanyakan orang tinggal sembahyang. Subuh, orang kita payah nak bangun sembahyang subuh, kan? Payah kita. Allah, bila dimasuk je Ramadan, benda yang paling payah kita nak harungi, nak halangi, kita nak rintangi, berhadapan dengan syaitan. Allah gari syaitan. Bulan lain Allah tak gari syaitan. Allah tak gari syaitan. Mana ada dalam bulan Syawal Allah gari syaitan. Mana ada dalam bulan yang lain Allah gari syaitan. Ramadan Allah gari syaitan. Ringan kan kita? Ringan. Tuan-tuan perasan tak? Bulan lain mana ada kita datang ke masjid surau pukul 10 lebih dan di surau lagi. Bulan lain pukul 10 lebih ni duduk depan TV dah tengok Stone Cold lawan Triple H. Masa ni kita bukan duduk kat surau lagi dah. Tapi bulan Ramadan ni ringan je hati kita. Senang je datang ke surau ke masjid.
Malam pertama tu kita boleh tengok dah perubahan hidup manusia. Dia bukan biasa-biasa. Allah sendiri yang tukar. Allah jadikan bila masuk je Ramadan, Allah buka seluas-luas pintu syurga Allah. Mana ada bulan lain Allah buka pintu syurga Allah kecuali Ramadan. Allah tutup serapat-rapat pintu neraka Allah. Mana ada bulan lain Allah gari, Allah tutup serapat itu pintu neraka Allah. Tiba-tiba dalam Allah tutup pintu neraka ataupun ada lagi yang pergi ketuk pintu neraka nak suruh buka. Elok Allah dah tutup dah. Ramai lagi orang kita ni pergi ketuk pintu neraka. Bukalah ya Allah, buka dah. Aku nak masuk ya Allah. Ramai lagi geng-geng plastik hitam ni panggil macam. Ada lagi yang masih lagi buat maksiat. Padahal Allah dah tutup dah jalan untuk buat maksiat. Ringankan hati kita. Benda yang paling ringan sekali kita nak buat apa dia? Bangun semayang subuh. Semayang subuh ni jangan semayang lewat. Jangan semayang 7.30 baru nak subuh. Allah nak ajar, nak bangun semayang subuh. Senang je Allah programkan. Allah gari syaitan, Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka, Allah jadikan satu lagi program sebelum mana subuh. Apa dia? Makan sebelum mana subuh. Manusia sebut bab makan sanggup bangun. Letak 10 jam loceng bawah katil. Berdentum-dentum jam loceng. Tengok cara Allah nak pujuk kita bangun semayang subuh kan. Satu, sahur dekat-dekat dengan subuh. Makruh kita sahur awal sangat, makruh. Jangan sahur pukul 4 pagi, makruh. Sahur pukul 12 tengah malam, lagi makruh. Orang tanya kenapa sahur awal sangat? Bimbang tak bangun sahur besok Ustaz. Dia bimbang tak bangun sahur, dia tak bimbang tak bangun semayang subuh. Allah dia nak suruh jaga solat subuh. Allah jadikan sahur dekat-dekat dengan subuh. 5.30 mula sahur. Ini masa yang paling baik. Cuma dalam kalender kita ni dia ada waktu imsak. Ni kalender Melayu je. Kalender Arab tak ada pun waktu imsak. Saya pernah tanya guru saya, kenapa kalender Melayu ada waktu imsak? Kalender Arab tak ada waktu imsak? Guru saya jawab, orang Melayu kita ni kuat makan. Dia sebut. Kalau tak buat waktu imsak, dia tak sempat nak break. Tak kan? Dia dengar Allahu Akbar tu ngak lagi sebiji. Supaya dia tak sempat nak makan, kita jadikan waktu imsak. Nak suruh break dia tu perlahan-lahan. Sempatlah sampai subuh, dia boleh berhenti elok. Nak sebutnya demikian. Allah, dia nak suruh jaga solat maghrib. Allah programkan sekali lagi program makan sebelum maghrib. Berbuka puasa dengan makan. Padahal kalau kita nak berbuka puasa dengan yang lain, boleh. Nak batalkan puasa, banyak cara lagi selain daripada makan. Tapi Allah pilih makan. Sebut makan, balik awal bulan Ramadan. Semua balik awal kan? Bagi tahu pada bos, balik awal sikit bos. Bos tanya kenapa balik awal? Ramadan ni bos Ramadan. Tak faham bos aku ni. Ramadan ni kena balik awal sikit. Kalau balik lewat tak boleh? Tak boleh bos. Jam. Terlewat nanti dia berbuka puasa. Dia bimbang lewat berbuka puasa, dia tak pernah bimbang lewat sembahyang maghrib. Padahal Allah nak suruh jaga solat maghrib. Sebab tu orang kita bulan Ramadan semua balik awal. Tolong isteri hidangkan makanan, letak makanan, siapkan makanan, panggil anak-anak. Isteri memandang atas bawah. Bau perasan aku ada suami rupa-rupanya. Bulan lain tak pernah tolong macam ni. Bulan Ramadan duduk. Masa tu Allah ubah udara. Udara pun berwangi. Tuan-tuan perasan tak? Dekat nak berbuka masa yang paling indah dalam hidup. Rasulullah sendiri yang sebut. Lis-sa'imi farhatan. Bagi orang puasa, ada 2 saat kegembiraan dalam hidup dia. Rasulullah cerita demikian. Inda iftari, ketika mana nak berbuka. Kita berbuka dengan kawan-kawan dekat masjid dan di surau. Kita rasa indah saat tersebut. Ni kenangan-kenangan yang terpahat dalam tubuh badan kita. Ingatan yang berkekalan dalam hidup kita. Yang kedua bila? Wa inda liqa'i rabbih. Waktu mana kamu jumpa depan Allah nanti. Sama je Allah letak. Rasulullah letak sama kedudukan di antara waktu berbuka dengan melihat wajah Allah dalam syurga nanti. Nak sebutnya besar. Nilai yang disebut dengan saat nak berbuka. Semua tunggu saat berbuka. Menunggu sibuk tengok jam.
Bulan yang paling kerap tengok jam, Ramadan. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Sibuk tanya orang, maghrib kau apa maghrib? Maghrib. Bulan lain tak pernah tanya maghrib kau apa. Ramadan tanya, maghrib. Lambat lagi ke? Anak tolong jawab, lambat lagi bang. Ada 10 minit lagi katanya anak. 10 minit lagi, dia gaul nasi sedul-sedul. Dia gaul dulu. Dia ambil kuah, dia masuk semua, letak semua. Angkat, jatuh. Angkat, jatuh. Lama-lama dengar dia Allahu Akbar tu ngak terus ni. Orang tanya kenapa makan awal? Makruh, lewat tahu makruh. Tahu pula hukum dia. Cuma orang kita ni kalau dia berbuka, Allah sajalah yang tahu. Selagi tak tersandar tepi dinding, tak berhenti. Sampai tak nyawa, dia bukan berbuka, dipanggil menteka darah. Dia panggil. Sampai tak gerak ni. Dah semayang maghrib lewat. Orang rumah hajat, jom bang solat. Solat dululah, tak larat dia sebut. Jamak boleh jamak. Nak jamak di antara maghrib dengan isyak. Nak sebutnya lewat dah. Dah semayang maghrib itu, siap je. Bagi salam dengan azan isyak. Terkejut dia. Kenapa isyak awal sangat hari ni dia tanya. Padahal dia makan banyak sangat. Dah mula kita kepenatan untuk datang solat isyak dan juga solat tarawih berjemaah. Allah dia nak suruh jaga solat lagi. Allah suruh kita tarawih. Tarawih ni nak berapa rakaat? Terpulang. Nak buat 8 rakaat? Boleh. Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat? Boleh. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat? Boleh. Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 36 rakaat? Boleh. Umar Abdul Aziz buat 36 rakaat. Semua boleh. Yang tak boleh, yang tak semayang-semayang langsung. Yang tu yang tak boleh. Kita jangan pelai. Di masjid Kelai Bangsa ni jangan pelai. Jangan sampai ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20. Saya ingat lagi, saya di Shah Alam tu, ada satu masjid tu. Saya naik je di masjid tu, nak semayang isyak dan tarawih tu, bila datang duduk sebelah. Cuit saya, Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan? Saya kata, ya, saya tazkirah. Malam ni Ustaz tazkirah lepas 8 rakaat ya. Saya kata lepas 20 pun saya boleh. Tak, 8 je Ustaz dia sebut. Tapi lepas 8 tu Ustaz mula tazkirah tu, Ustaz bantai terus geng-geng 8 tu Ustaz sebut. Saya tanya, kenapa kena bantai? Yelah geng-geng 8 ni habis je 8 rakaat, dia balik terus. Tinggal kami geng-geng 20. Eloklah, saya sebut demikian. Apa masalahnya? Lah, Ustaz tak faham. Dia orang tu kalau dia balik terus tak apa juga. Dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu Ustaz. Geng-geng 8 tu. Dah kita geng-geng 20 ni tak khusyuk semayang. Teringat ni habis cendol tu, Nak sebutnya yang tu rupa-rupanya dia. Yang tu dia nak pelai. Jangan. Rasulullah dia solat tarawih 8 rakaat pun menjelang subuh baru habis solat tarawih Rasulullah. Malam ni kira laju dah ni kita ni. Rasulullah dia solat tarawih. Dia asalnya bukan tarawih, solat malam dia panggil. Asalnya malam tamu Rasulullah Ramadan, sahabat-sahabat Rasulullah balik. Lepas sembahyang isyak, Rasulullah balik dulu. Lepas sembahyang isyak, Rasulullah balik lebih kurang sejam. Rasulullah datang balik ke masjid, memulakan solat malam. Sahabat-sahabat pun ikut kat belakang. Malam kedua, lepas sembahyang isyak, Rasulullah balik dulu ke rumah. Lebih kurang sejam, Rasulullah datang balik. Rasulullah memulakan solat malam. Rasulullah pada malam tersebut, kemudian sahabat lagi ramai. Ini cara Rasulullah buat demikian. Malam ketiga, Rasulullah SAW tak turun-turun. Sahabat-sahabat tunggu. Mana Rasulullah tak datang? Mana Rasulullah tak datang? Sampai subuh. Lepas subuh besok, barulah sahabat-sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Malam kami lagi ramai, kamu tak datang. Kenapa Rasulullah? Aku bimbang dia jadi wajib bagi umat aku, kata Rasulullah. Rasulullah sebut demikian. Kita ni tak boleh lah. Kalau lepas sembahyang isyak, suruh balik dulu. Ghaibul ghuyub semua tak boleh. Dengan pak imam tak datang. Payah nak suruh datang balik. Nak tak nak, kita kena solat juga isyak tu. Cuma tarawih Rasulullah tu, Rasulullah baca panjang. Lama je bacaan Rasulullah. Cara Rasulullah dia solat. Sekat dengan suruh habis solat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara demikian. Huzaifah dia cerita, satu malam aku solat dengan Rasulullah, rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Bila dengar surah Al-Baqarah, Rasulullah baca tu,
aku jangka 100 ayat, mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat tersebut. Habis 286 ayat, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Panjang, hadis tu panjang. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak? Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah solat macam ni. Kita ni tu imam baca sabbihisma rabbikal a'la pun nak marah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna. Sebab tu jangan cepat nak balik. Sembahyang tarawih ni jangan bekerja, jangan set masa. 9.30 mesti habis. 10 mesti habis. Jangan. Tenang je bacaan. Imam-imam pun kita minta baca tu tenang je. Jangan gopoh-gapah. Jangan bekerja. Anggap ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita nak kerja ke mana lagi? Nak ke mana lagi dalam hidup kita? Tempat mana lagi yang kita tak pergi dalam hidup ini? Kita nak rumah kita sebesar mana lagi? Kalau kita balik, rumah kita ni semakin besar ke? Begitu juga rumah kita ni. Kita nak makan apa lagi dalam hidup kita ni? Yang kita nak kerja apa lagi? Inilah masa kita sedang menikmati masa-masa kita dengan Allah. Kalau imam baca panjang, ambil kerusi duduk. Semayang sambil duduk atas kerusi. Boleh tak boleh? Boleh. Semayang sunat. AJK Surau tolong sediakan kerusi. Bagi persatuan lenguh-lenguh se-Malaysia dia bagi. Yang geng-geng lenguh ni boleh duduk atas kerusi. Pinjam kerusi kantin dan kerusi yang panjang tu straight. Senang duduk atas. Nampak satu sah je senang. Senang nak ambil gambar. Nak sebut ni gambaran boleh semayang tarawih. Semayang sunat je. Kalau kita tak boleh duduk, sambil duduk tak boleh. Kita semayang sambil bersila. Duduk sambil bersila kat bawah. Duduk atas kerusi lenguh. Bersila kat bawah. Kalau bersila pun tak boleh. Sesak dada ni makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa, keluar cendol sebiji dia. Yang jenis duduk pun tak boleh. Bagi. Semayang tarawih sambil bagi. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang mandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantah peluk. Orang dah lama dah bagi salam. Dia tak bagi salam lagi. Nak sebutnya bolehnya pada kita. Kalau tak boleh, sambil baring pun tak boleh. Boleh talqin dah, mati dah dia. Nak sebutnya gambaran semayang. Jangan kita tinggal solat walaupun 1 rakaat. Siapa yang tinggal solat 1 rakaat, memang secelaka-celaka manusia hidup di dunia. Tak berbaloi langsung hidup. Biarlah saya guna bahasa celaka. Saya nak sebut demikian. Walaupun bunyinya kasar. Tapi orang Melaka ni biasa je kan, celaka ni kan. Lahabau tu penting. Nak sebutnya memang sebangsa manusia tinggal solat. Allah dia nak marah kita tinggal puasa, tak adalah sampai Allah sediakan neraka khusus untuk orang tinggal puasa. Allah dia benci dengan orang yang buka aurat. Tak adalah neraka khusus untuk orang yang buka aurat. Tapi bila Allah marah pada orang meninggalkan solat, Allah sediakan neraka khusus untuk mereka yang meninggalkan solat. Satu saya sebut celaka dan bangsat bila kita meninggalkan solat. Jangan tinggal solat dalam hidup kita. Walaupun 1 rakaat. Peluang untuk qada. Tiap kali mana kita tarawih tu, kita niat aku qada solat subuh. Aku qada solat subuh. Tiap kali 2 rakaat yang kita qada pun boleh dalam hidup kita. Kita nak sebut, aku pun nak tinggal solat subuh dalam hidup aku. Waktu tu niat, ya Allah aku qada semayang qada subuh aku dalam solat tarawih ini. Boleh gabung ke tak boleh gabung? Ulama kata boleh gabung. Boleh gabung je, walaupun bukan waktu subuh. Tapi kita pernah meninggalkan solat subuh dalam hidup kita. Yang ini diajar dalam hukum fiqh yang dibenarkan dalam syarak. Nak memudahkan kita. Solat, dia panggil demikian, yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Allah pilih bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Baca Quran tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, ni malam yang ke-8 dah ni. Malam yang ke-8 dah. Ada orang kita tak sentuh lagi pun Quran. Tak malu ke dia dengan Allah? Tiap-tiap hari dia sentuh handphone. Tiap-tiap masa dia baca WhatsApp. Quran dia kenapa dia tak baca-baca lagi? Dah malam yang ke-8 dah dalam bulan Ramadan. Apa hubungan kamu dengan pemegang WhatsApp tersebut? Apa hubungan kamu dengan Allah dalam hidup kita? Kenapa kita susah nak pegang Al-Quran? Kenapa kita payah sangat nak baca dan belajar Al-Quran? Kalau kita tak boleh baca Quran, datang je jumpa dengan AJK Surau, AJK Masjid ni. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya masjid tu siap je, saya nak khatam Quran. Saya nak jadi halil Quran. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Mengaku je pada AJK Masjid, saya tak nak mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. Saya tak nak mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya malu sangat nanti dikebumikan jenazah saya di sebelah orang yang boleh baca Quran. Saya malu untuk nak menghadap di hadapan Allah nanti. Ini kita kena bagi tahu pada AJK Masjid. Sebut betul-betul pada AJK Surau, AJK Masjid, tolong bantu saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Biar kita semua berlumba membaca Al-Quran. Ramadan ni bulan perlumbaan dengan Al-Quran. Rasulullah baca Quran, Rasulullah tidur dengan Al-Quran, jalan dengan Al-Quran. Al-Quran ni syafi'an li ashabi. Dia menjadi syafaat bagi orang yang hidup dengan Al-Quran Karim. Yang ketiga, doa. Doa, zikir dan selawat. Jangan tinggal. Dalam bulan Ramadan, sebelum kita mati, doa, zikir dan selawat. Ini kena sentiasa ada dalam hidup kita. Doa, senjata bagi orang mukmin. Zikir, nafas bagi orang mukmin di dalam kubur sekejap lagi. Selawat, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di atas dalam kandungan ibu dalam air. Hidup atas dunia dengan oksigen. Hidup dalam kubur dengan zikir. Kata ada zikir, tak ada zikir dalam hidup kita. Mulut kita tak berzikir. Payah kita nak berzikir. Macam mana kita nak hidup dalam kubur nanti? Ini benda yang penting dalam hidup kita. Zikir. Zikir apa? Zikir yang disebut oleh Rasulullah afdalul zikr. Paling afdal zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Zikir apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sebut sekali je pagi, sebut sekali je malam. Sekali pagi, sekali malam. Meninggal dunia di hari tersebut, terus masuk dalam syurga tu, terus ke dalam, masuk dalam kubur tu, terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni penuh mutayaqinan Rasulullah sebut kerana keyakinan kamu dengan Islam dalam hidup kalian. Kemudian yang keempat, dalam bulan Ramadan ni, orang dalam kubur, dia nak hidup balik, dia nak buat apa dia? Sehinggakan amal ibadah dia nak buat apa dia? Yang keempat, alihkan semua aset-aset yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta benda di atas dunia ini. Orang Melaka tolong dengar betul-betul dalam hidup kita. Jangan simpan harta di atas dunia. Ramai dia orang yang terkena. Simpan. Kemudian sampai hujung nyawa, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Tertinggal harta atas dunia. Cerdik tak cerdik dalam hidup? Tak cerdik langsung dalam hidup. Cari harta ni untuk apa? Cari harta yang kita cari ni. Cari harta untuk kita ke syurga. Bukan cari harta untuk simpan, untuk jadi bekalan hari tua. Orang tanya simpan harta untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLSP, Ustaz. KLSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Dah tua tak guna-guna pun. Kita tak guna-guna pun kalau kita dah tua. Bukan kita tak nak guna, kita tak diberi kebenaran oleh Allah untuk guna. Duit ada, harta benda banyak. Nak makan apa lagi dalam hidup kita yang kita tak makan?
Dalam hidup kita ni yang kita tak makan. Makanan apa lagi tak makan? Daging tomahawk yang kita tak makan lagi. Gigi dah tak ada dah. Gigi dah tak ada. Nak makan apa? Nak makan kuih peneram. Nak makan manis-manis. Kita dah ada kencing manis lah. Nak makan shell out. Kita dah ada go out. Kita dah ada semua dah dalam hidup. Benda apa lagi? Duit ni nak buat apa ni? Harta benda kita ni nak buat apa ni? Hantarlah ke akhirat. Bila nak hantar? Ramadan. Tiap-tiap malam hantar. Hantar bekalan ke akhirat. Tiap-tiap malam. Moga malam ni malam Lailatul Qadar. Bila malam ni malam Lailatul Qadar, kita infak malam ni sama dengan 82 tahun kita berinfak di jalan Allah. Takkan tak dapat. Kalau tiap-tiap malam kita bersedekah, berinfak, berhibah, kemudian kita berwasiat, kita dah bagi semua. Bagi bahagian-bahagian kita. Biar sampai dah barang kita di akhirat. Manakala kita masih lagi berada di atas dunia. Satu saya sebut tadi awal-awal. Anggap Ramadan ni Ramadan terakhir dalam hidup. Ni simpan. Pencen ni balik kampung. Saya biasa buat contoh ini. Ramai dah yang kena. Balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita dah tua. Siap dia rumah besar, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula. Masuk rumah baru. Seminggu dia masuk, meninggal dunia dia. Mati dia. Ni kes yang terjadi ni. Dah meninggal dunia, isteri baru ni pula dapat kereta baru. Kereta baru tu habis je iddah, kemudian isteri baru kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni raung kawasan kubur kita. Keliling kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je nombor pelik kereta. Kalau dia raung saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia prank dia 3 kali tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je rasa. Buat menyesal je dalam hidup. Cari untuk orang, bukan cari untuk kita. Patutnya cari harta untuk kita ni. Panggillah anak-anak kita balik. Ramadan takkan dah tak balik tersebut. Takkan kamu nak tunggu Aidilfitri baru balik. Ramadan balik. Sebut ada anak-anak kita. Tanah ni jangan rebut. Rumah ni jangan rebut. Abah nak wakaf pada masjid. Dia sebut demikian. Ni abah dengan mak kamu nak hantar ke akhirat. Mati jangan siapa rebut rumah ni. Bagi tahu terus terang pada anak-anak kita. Tak ada siapa pun nak duduk rumah ni. Rumah, dia ada rumah sendiri dah. Anak-anak kita ada rumah sendiri. Dia cari rumah sendiri. Dia bina kehidupan sendiri. Mesti dia nak jaga rumah dia, bukan dia nak jaga rumah kita pun. Rumah kita ni dia nak rebut dia. Dia nak rebut je di kalangan adik-beradik nanti. Yang sengsara siapa? Kita dalam kubur. Kita sebut pada anak-anak kita. Haram kamu pelaya adik-beradik berebut harta pusaka ni. Haram. Rumah ni jangan siapa rebut. Walaupun kamu ada kenangan waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Tapi kenangan tu abah nak hantar semua ke akhirat Allah. Sebut pada keluarga kita. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya meninggal dunia, rumah saya, kereta saya, tanah tu saya wakafkan untuk masjid. Isteri saya meninggal dunia, waktu tu ambil semua untuk masjid tersebut. Untuk masjid. Kita masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Lebih cantik daripada apa yang ada atas dunia. Tak percaya, cuba try mati sekali. Nak sebutnya berjumpa yang indah lagi. Cantik lagi. Alhamdulillah tersebut. Dan masjid pula, bukan nak buat masjid pun. Kita umum hari Jumaat. Kita ada tanah wakaf. Ada rumah wakaf. Ada kereta yang diwakaf. Harta rumah tersebut banyak sekian-sekian. Kalau dinilai semua, harga dia 600 ribu. Misal contoh. Tapi masjid tak nak jual 600 ribu. Masjid nak jual 300 ribu saja rumah tersebut. Siapa yang nak beli, dia boleh beli. Kemudian 300 ribu lagi harga yang dia kena datang berjemaah di masjid. Bila dia mati, dia wajib wakafkan balik pada masjid. Akhirnya tanah itu menjadi milik umat Islam. Berkekalan. Masjid pun banyak duit, harta kita pun banyak, harta masjid pun banyak, kemudian harta umat Islam pun tak teralih pada orang bukan Islam, dan orang yang meninggal dunia itu pun dia dapat balik. Yang dia tinggalkan ini dalam kubur nanti, tempat dia yang indah jauh dalam syurga Allah SWT nanti. Ini kecerdikan dalam hidup. Dua-dua dapat. Tanah di dunia dapat, tanah di akhirat pun dapat. Ini cara kita dalam kita menyusun harta benda kita. Yang akhir sekali sebelum kita meninggal dunia.
Saya nak sebut yang akhir sekali, tolong jaga akhlak. Siapa yang nak suruh barzah dia indah, tolong jaga akhlak. Yang pertama, jaga keyakinan hidup dengan Islam. Yang kedua, jaga ibadah. Yang ketiga, jaga akhlak. Akhlak ni apa dia? Semakin tua, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kita berusia, semakin nampak wajah-wajah ahli syurga dalam hidup kita. Tiap kali mana kita datang ke masjid, ke surau ini, biar menitis air mata kita. Menangis, kita minta ampun pada Allah. Biar ada air mata kita yang jatuh atas kapet-kapet ni. Nak sebutnya demikian. Waktu mana rukuk kita, waktu sujud kita, Rasulullah tu sampai basah janggut-janggut Rasulullah. Sampai basah tempat sujud Rasulullah. Nak tanda apa? Akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kita pun sama juga. Akhlak kita, tanda orang yang berakhlak, dia bertaubat pada Allah. Dosa-dosa dia dengan Allah ni sentiasa disebut pada Allah. Ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakar aku, ya Allah. Tanya Allah dalam doa kita, ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang aku buat di atas dunia ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakar aku, ya Allah. Dia pun terdiam, dia menangis seorang-seorang. Ya Allah, banyaknya dosaku, ya Allah. Air mata dia ni bercucuran, merembes tubuh badan dia. Kenapa dia? Takut dia dengan dosa-dosa yang dibawa ini. Yang pertama, wajah-wajah ayah-ayah, ibu-ibu mesti menjadi wajah-wajah ahli syurga. Kalian berhentilah peribadi yang lama dalam hidup kita. Berubahlah menjadi peribadi yang baru dalam hidup. Biar kita ni, walaupun kita tak belajar sekolah agama dulu, walaupun bukan keluarga kita keturunan para asatizah, para habaib dan sebagainya, tapi kita mesti memfokuskan diri kita ni biar nampak kita ni ahli syurga. Pakai baju cantik-cantik, datang ke surau, ke masjid, wangi-wangian bagaikan ahli syurga Allah. Tubuh badan kita ni bersih sungguh-sungguh. Dan semakin kita dekat dalam hidup kita dengan saat kematian kita, semakin dekat kita dengan Allah. Biar orang nampak kita ahli syurga Allah SWT. Kalau masjid Kelebang tu dah siap nanti, kalau sempat 10 akhir Ramadan, tuan-tuan jangan tinggal lagi masjid. Kalau di sini tuan-tuan boleh intikaf, tuan-tuan datang berintikaf. 10 akhir, saya cadangkan ibu-ibu dan ayah-ayah yang usia 60 tahun ke atas, kalian datang berintikaf di surau ataupun di masjid itu dengan tujuan mengingatkan kita ni 10 akhir Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Jadikan kita bagaikan Rasulullah dengan sahabat-sahabat. 10 akhir tak tinggal dah masjid, tak tinggal dah rumah Allah. Bawa datang tilam-tilam, kain selimut, bantal-bantal, datang tidur. Katil je jangan bawa datang. Nak sebutnya tidur di surau masjid, intikaf di 10 akhir Ramadan. Kalau dapat siapkan, kalau siap dah, nak sebutnya demikian. Tapi kalau tak siap pun, kita ada ruang untuk intikaf. Nak sebut ambil 10 akhir Ramadan untuk berintikaf. Jangan balik ke rumah. Balik-balik bila? Malam raya baru balik. Malam raya baru balik. Kerana boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ini perjalanan yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita demikian. Dosa kita dengan Allah, minta ampun. Yang kedua, dosa kita dengan makhluk Allah. Yang disebut yang pertama, ibu dan ayah kita. Saya minta anak-anak lelaki tolong ambil peluang untuk minta ampun pada mak dan ayah, mak mertua dan ayah mertua kalian. Jangan tunggu Syawal baru nak minta maaf. Ramadan minta maaf. Dalam Ramadan, Syawal tu bagi orang yang dia tak berapa faham nilai terhadap Ramadan. Tapi kita meminta maaf dalam bulan Ramadan ni, minta maaf. Mak ada tak tersinggung dengan hati saya? Mak ada tak singgung hati dengan saya? Saya ni anak lelaki mak, tapi saya ni memang banyak kesilapan saya dengan mak dan ayah. Sebut je pada mak ayah kita. Bagi tahu pada mak ayah kita. Kesilapan kita, anak-anak lelaki. Kalian ada anak lelaki kan? Kalian mesti terasa hati dengan anak lelaki kalian. Kenapa kita terasa hati dengan anak lelaki kita? Kerana dia lebih pentingkan isteri dan anak-anak dia dibandingkan dengan kita. Yang ni kebanyakan jadi demikian. Orang lelaki ni, bila dia semakin berusia, dia tak nak sibuk nak jaga mak dan ayah. Dia sibuk nak jaga isteri dan anak-anak dia. Padahal tanggungjawab dia jaga mak dan ayah dalam hidup dia. Lebih-lebih lagi, dia berhadapan dengan kerana isteri dia pula.
Isteri dia pula bagi ancaman pada dia. Kalau nak jaga mak sangat, nak jaga bapa sangat, kamu kahwin dengan bapa tersebut. Dia suruh kita kahwin dengan bapa kita. Jangan demikian. Jangan terjadi. Orang perempuan, kalian minta maaf dengan suami kalian. Dosa kalian kebanyakan dengan suami kalian. Dosa-dosa orang perempuan ni, dia buat dengan siapa? Dia bukan buat dengan orang jauh-jauh pun. Dengan suami itu yang paling dekat yang dia buat jahat. Dia buat jahat pada suami dia. Jahat macam mana dia buat? Dia singgung hati suami dia. Dia tak pernah minta maaf pun terhadap yang singgungan yang dilakukan pada suami dia. Cakap kasar depan suami. Menengking kata-kata suami. Tengking. Kemudian kata bahasa-bahasa yang menyebabkan sakit hati suami. Suami ni pula belum kahwin orang lelaki, banyak mulut. Kalau dah kahwin, dia simpan dalam hati. Ni penyakit orang lelaki. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, dia sakitkan hati suami dia. Saat mana dia sakitkan hati suami dia? Menyebabkan suami dia terpendam jiwa dan perasaan. Dia mula sakitkan hati mak dan ayah mereka pula. Ini yang terjadi di kalangan kita. Kenapa terdiam semua macam pernah kena je ni mana? Nak sebut je. Ini macam pernah ada ni di kalangan kita. Orang lelaki bila dia kena tengking, kena sebut, dia simpan dalam hati dia. Lama-lama dia kata apa dia? Dia berpenyakit hati dia. Penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil begitu. Dia takut dengan isteri dia. Tengah minum air tu, dengar bunyi panggilan telefon, pum, jatuh gelas. Saya tanya, saya dah sebelah dia. Kenapa? Ustaz, kenapa? Isteri saya telefon, Ustaz. Kenapa? Kena isteri telefon pun kenapa? Ustaz tak tahu, isteri saya garang. Dia sebut demikian. Saya kata, ya ke isteri telefon? Ya Ustaz, dia pun ambil telefon, dia tunjuk ni. Gambar handphone dia. Dia tulis nama isteri dia, Harimau Lapar. Dia tulis. Harimau Lapar terus. Nak sebutnya dia ni, nak marah sungguh dengan isteri. Saya kata jawab. Dia pun jawab. Tekan jawab tu. Dengar tu. Isteri dia tengking. Kat mana? Isteri tengking. Kat mana? Dia baru hello. Hello je baru. Baru hello je sayang. Dia baru hello sayang. Isteri dia tengking. Kat mana? Minum air. Kat mana? Kat kedai. Dengan siapa? Dia tanya. Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz mana? Ustaz Ahmad Dasuki mana? Ustaz yang cerita bak mati tu lah. Bila dia mati? Dia tanya. Nak sebut kita yang duduk sebelah tu pun Allah. Ada juga orang perempuan macam dia. Tengking suami dia sampai begitu sekali. Para anak sekalian, jangan cakap demikian. Lama-lama dia tanya, lama lagi ke nak balik? Sikit-sikit lagi abang balik. Lepas minum je abang balik terus. Tak balik sekarang. Balik! Dia sebut. Kita duduk sebelah tu, kita dengar tu. Balik! Dia pun tekan. Saya balik dulu ya Ustaz. Padahal dia tu Ustaz juga tu. Ustaz pun takut bini, dipanggil demikian. Nak sebut gambaran bagaimana takutnya keadaan demikian. Bahaya tuan-tuan. Bahaya kalau kena yang ni. Siapa-siapa yang kena yang ni, dia akan derhaka mak ayah dia. Dia akan isteri dia boleh cabar dia. Pilih antara aku ataupun mak kau. Sampai isteri dia boleh sebut, abang nak balik, abang balik je rumah. Saya tak nak balik. Bila dia balik rumah, mak dia tanya, mana isteri kamu? Mana anak-anak kamu? Tak boleh balik mak, dia banyak kerja. Padahal dia tipu. Dia nak jaga hati isteri. Bila mak dan ayah dia nak pergi rumah dia, isteri dia bagi amaran, jangan bawa datang mak dalam rumah ni. Jangan jaga mak. Kalau nak jaga mak, kamu je jaga. Saya tak nak jaga, dia sebut. Bila mak dia nak datang, dia sebut ada mak tak boleh datang lah mak. Kalau mak datang nanti, saya berkelahi dengan isteri saya. Tengok macam mana gaya hidup. Anak lelaki ni anak lelaki. Sampai begitu sekali dalam hidup. Kalian ingat ke kalian boleh masuk syurga saat mana hati ibu kalian tersinggung dengan kalian? Ibu-ibu, saat mana ibu-ibu menyinggung hati suami kalian, ibu-ibu ingat, ibu-ibu boleh masuk dalam syurga Allah. Saat mana kita meninggal dunia, suami ini tercalar perasaan dengan isteri. Fatimah Zahra, anak kesayangan Rasulullah, bila dia cakap kasar dengan Sayyidina Ali, Rasulullah tahu. Rasulullah kata, Fatimah, kalau sekiranya kamu mati, di saat mana kamu mati, hati Ali itu tersinggung dengan kamu, aku Muhammad Rasulullah tidak akan solatkan jenazah kamu, wahai Fatimah. Rasulullah nak marah demikian.
Jangan ibu-ibu, jangan cakap kasar dengan suami. Sebagaimana orang lelaki jangan angkat suara dengan mak dan ayah. Wala taqul lahumā uffin. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Wala tanharhumā. Jangan kamu tengking kata-kata mak ayah kamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Cakap lemah lembut dengan mereka. Demikian juga dengan orang perempuan. Kalian cakap lemah lembut dengan suami kalian. Kalian bercakap kasar dengan suami kalian menyebabkan habis amalan-amalan yang kita kerjakan dalam hidup ini sendiri. Kemudian siapa lagi kena jaga hati? Anak yatim dan orang miskin. Anak yatim ya tuan-tuan. Kena tahu berapa ramai anak yatim di kawasan ini. Kawasan Kelabang besar ni kena tahu berapa jumlah anak yatim. Siapa yang jaga anak yatim? Kita kena tahu dan kena jaga hati mereka. Kerana anak yatim ni adik-beradik Rasulullah. Adik-beradik Rasulullah. Ana wa kafirul yatim kahatain. Rasulullah sebut, aku dengan orang jaga anak yatim dalam syurga ni macam jari ni dengan jari ni. Rasulullah sebut demikian. Nak sebutnya rapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ganjaran pada diri kita. Maka kita ambil peluang Ramadan ini untuk membetulkan jalan hidup kita agar bila kita mati masuk dalam kubur, barzah kita menjadi barzah yang terindah dalam pada kita menghadap di hadapan Allah nanti. Saya rasa cukuplah sejam lebih saya cakap ni. Saya pun kemaafan terpanjang sikit. Saya tengok tuan-tuan dah betul-betul dalam belakang 9 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadikan pertemuan yang indah. Di saat mana kita berada di pusingan yang pertama baru. Kita ada 2 lagi pusingan. Ramadan ni ada 2 lagi pusingan. Tuan-tuan jangan cepat lelah awal. Jangan letih awal. Dah tahu dah ada 3 pusingan. Jangan berlari awal. Lari kencang dah awal-awal. Pusingan kedua dah mula slow dah kita. Pusingan ketiga lagi tak ada. Tuan-tuan kena lagi pusingan kedua lagi pecut. Lagi pusingan yang ketiga kena lagi pecut. Kerana garisan penamat berada pada garisan yang ketiga, pusingan ketiga nanti. Berjanji sama-sama kita yang datang malam ni agar kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Dan mudah-mudahan kalau ada seorang pun yang dihumban ke dalam neraka Allah, kita tarik mereka untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum saya baca doa ni, kat belakang nanti tuan-tuan ada beberapa buah kitab yang saya karang. Kitab ni banyak, lebih kurang 34 jenis buah kitab dah saya karang. Antaranya kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati nak buat apa dia? Amalan apa yang kita kena buat? Tuan-tuan cuba ikut aturan yang telah saya susun. Kalau ada di kalangan kita yang kena COVID, saya tengok akhir-akhir ni ramai orang tunjuk balik saat terakhir dia dengan arwah suami dia, arwah isteri dia, arwah mak dia. Langkah-langkah terakhir tu dia hanya mampu peluk je, peluk. Ada yang lambai tangan je begitu. Padahal kita nak pergi kepada kematian. Kita ada doa yang Rasulullah ajar baca. Tuan-tuan baca pada muka surah 47 dalam doa dalam kitab ini. Suruh mereka hafal doa ini. Rasulullah kata, wahai Abu Hurairah, kamu baca doa ni, kamu tidur, kemudian kamu mati, lepas pada sebut, masuk dalam kubur, tiada azab kubur, tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk kamu, terus kamu ke dalam syurga Allah SWT. Saya dapat ijazah doa ni waktu mana saya belajar di Universiti Al-Azhar Mesir dahulu. Malam ni saya tak sempat nak baca, tapi saya ijazahkan bagi setiap di kalangan siapa yang dapatkan doa ni pada muka surat 47 ni. Tuan-tuan, hadiah pada keluarga kita lah, bagi pada mak kita, bagi pada adik-beradik kita, bagi hadiah kita macam ni. Jauh lebih baik kita pergi ziarah orang sakit, sama juga ziarah, bagi je kitab ni supaya mereka tengok tajuk kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah tu senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat dia panggil. Jadi kita bagi hadiah kitab-kitab macam ni, dia faham macam mana nak bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Saya karang beberapa buah lagi kitab-kitab, termasuk qutun nufus, makanan untuk jiwa. Tuan, untuk zikir-zikir kita, zikir apa yang perlu kita buat? Baca je. Dan bulan-bulan Ramadan begini, tuan-tuan buat amalan. Kemudian ada satu lagi kitab yang indah sangat. Ni yang terbaru keluar di bawah timbunan kerikil Baqi'. Sahabat saya Ustaz Nur Azli Musa, dia meninggal dunia di Madinatul Munawwarah. Kemudian sebelum dia meninggal dunia, dia kerap sekali doa dia disebut, ya Allah, kebumikanlah aku, jenazah aku di perkuburan Baqi' ya Allah. Dan Allah mustajab doa dia. Dia meninggal dunia di Madinah pada usia 53 tahun.
depan, mula-mula sekali masuk Baqi' itu, di hadapan tu lagi. Di kawasan depan tu, sebelah dia Imam Malik radhiyallahu anhu. Sebelah belakang dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Depan dia Ibrahim bin Muhammad, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikebumikan dikeliling sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satu orang Melayu kita yang dikebumikan di kawasan yang terbaik di tanah perkuburan Baqi'. Rasulullah sebut wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat saya ni, kalau tuan-tuan nak tahu sejarah kehidupan dia, dikarang dan ditulis kembali oleh isteri beliau, Mastura Haji Ahmad, Ustazah Mastura Haji Ahmad ni, ditulis macam mana perjalanan suami dia sampai begitu sekali Allah jadikan kelebihan untuk dia. Ini di antara kitab-kitab yang baiklah. Saya karang kitab-kitab ni tuan-tuan, kerana saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya. Ada 6 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Sejak 14 tahun yang lepas, saya bangunkan di Kelantan, di Macang, Kelantan, ada mudir ma'had tahfiz saya. Saya minta supaya hadir pada malam ni. Di Kelantan, saya bangunkan juga di Jerantuk Pahang, saya bangunkan juga di Shah Alam, saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, saya buat sekolah tahfiz saya. Pelajar-pelajar ada 1000 lebih pelajar, termasuk di selatan Thailand. Selatan Thailand, pelajar-pelajar asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 800 lebih pelajar yang menghafal Quran, anak yatim piatu. Saya tanggung mereka belajar. Seorang-seorang tersebut, pelajar-pelajar di Malaysia ni sebanyak lebih kurang RM3,500. Kalau tuan-tuan nak ramaikan anak-anak angkat tuan-tuan boleh daftarkan untuk dapatkan anak-anak angkat yang menghafal Quran. Tuan-tuan tanggung mereka menghafal Quran. Jadi anak-anak tuan-tuan mudah jadi demikian. Biar ramai sikit anak kita yang membaca dan membaca Al-Quran tiap-tiap hari untuk diri kita, untuk arwah ayah kita, arwah mak kita dan sebagainya. Kat belakang nanti adalah tuan-tuan boleh berjumpa dengan mudir-mudir. Saya minta mudir-mudir itu datang untuk bersama pada malam ni. Yang keduanya, produk yang keluar tu termasuk madu. Saya ambil madu daripada selatan Thailand. Kemudian kami campur dengan susu kambing, termasuk dengan safran saya dapatkan daripada Iran. Tuan-tuan masukkan safran ini, herba yang terbaik dalam dunia. Herba yang Rasulullah sebut bauan dalam syurga Allah nanti. Tuan-tuan ambil je safran tu, masukkan air, buat berbuka puasa. Campur air madu. Rasulullah ajar demikian. Ambil air madu, tuan-tuan letak dalam peti ais, dah sejuk dah air tersebut, hidangkan pada keluarga kita, minum. Mudah-mudahan Allah jadikan rasa dia, Rasulullah kata, bagaikan rasa air dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan lah. Tuan-tuan buat amalan, jadikan kebaikan pada diri kita demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet je lah. Pamphlet sekolah saya ni, ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, tuan-tuan berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Mudah-mudahan Ramadan ini mendatangkan pahala yang banyak untuk kita. Saya sedang siapkan masjid di Pulau Langkawi, saya sedang siapkan masjid di Kuala Terengganu, saya sedang siapkan dewan makan di Kelantan dan juga beberapa tempat yang lain. Tuan-tuan bolehlah infak dan wakafkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.